Ustaz Nodarus mendakwa Ustaz Salman tidak menjawab berkaitan kaif, sebaliknya hanya bercakap. Sahabat-sahabat yang jujur nak cari kebenaran, dengar balik jawapan dia. Saya tanya, betul tak? Ustaz Salman percaya pada isbat. Bila masuk bab ayat sifat, dia memilih isbat. Isbat ni apa? Awak ambil makna zahir. Tahu makna dia, tapi tak tahu dia punya kaif, kebagaimanaan dia. Tapi kaif ada tak bagi mereka? Kebagaimanaan ada tak? Ada. Kita tak tahu kebagaimanaan dia saja. So soalan saya kepada Ustaz Salman, mana dalil yang mengatakan begitu? Ada kaif bagi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuma kita tidak tahu. Mana dalil? Cuba dengar jawapan dia balik. Dia jawab soalan tak? Tidak. Tapi dia cakap tak? Tak, dia bercakap tak? Seolah macam menjawab, tapi jawab tak? Tak jawab. Dakwaan ini diulang lagi. Kaif, yang kamu kata tak ada kaif ni, ada kaif tapi kita tak tahu. Dia dapat daripada mana? Dia tak bagikan dalil kan? Dia cakap tapi dia tak jawab. Okey, orang kena bezakan cakap dengan jawapan. Mari kita dengarkan jawapan Ustaz Salman dengan jujur. Seperti sarana Ustaz Nodarus, Ustaz Salman memulakan dengan penjelasan apa maksud bila kaif, iaitu dengan tanpa kaif. Mana dalil yang mengatakan begitu? Salaf salih yang kata macam tu. Yang kita ada salaf menafikan bila kaif. Wal kaifu anhu marfu'. Bila makna, bila kaif, bila tafsir. Mana datang akidah yang mengatakan kita isbat secara literal, ada kaif tapi kaif tu kita tak tahu. Mana datang akidah ni? Salaf mana yang cakap macam baik? Perkataan bila kaif ini boleh membawa dua maksud. Ada lexical ambiguity. Boleh bererti tidak ada kaif langsung sebagaimana yang difahami oleh Asy'ariyah, dan boleh membawa maksud tidak diketahui bagaimana sebagaimana difahami oleh Ustaz Nodarus mencelah dan terus tanyakan apa dalil. Maka Ustaz Salman menjawab dengan membawakan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan maksud kaif, tangan Allah, iaitu menciptakan Adam alaihissalam dan sebagainya. Ini semua menunjukkan kaif itu ada tapi tidak tahu hakikatnya. Tolana, anda percaya ada kaif. Mana datang akidah ini? Mana dalilnya? Akidah ini datang daripada nas. Saya bagi contoh, nas Al-Quran apabila menyebutkan tentang tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diceritakan bagaimana tangan itu, tidak diceritakan. Tetapi Ibnu Umar apabila mentafsirkan ini, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala Allah menciptakan Adam, Allah menanam Jannatul Adan, Allah menulis Taurat dan sebagainya. Ustaz Nodarus yang tidak mahu mendengar jawapan, sebaliknya kata itu bukan berkenaan kaif. Kemudian dia pusing kata Imam Ahmad menafikan terus dengan tanpa makna dan tanpa kaif. Tak ada cerita pasal kaif. Tafsir. Tak ada cerita pasal kaif. Sedangkan Imam Ahmad nafikan terus bila makna, bila kaif. Kemudian Ustaz Salman menjelaskan apa maksud dengan tanpa makna dan tanpa kaif, iaitu jangan mentafsirkan kaif itu. Bila makna artinya jangan ditafsirkan dengan tafsiran lain. Kiat begitu yang bila difahami. makna. Jawapan Ustaz Salman sama dengan ulama salaf seperti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni ketika mana ditanya kaif atau bagaimana Allah ketawa, bagaimana Allah meletakkan kakinya, maka kami menjawab, yang demikian tidak ditafsirkan dan kami tidak mendengar ada seorang pun yang menafsirkannya. Ustaz Nodarus masih berkeras dengan kata jangan letakkan apa-apa makna, iaitu tafwid. Tak ada makna, jangan letakkan apa-apa makna padanya. Tafwid dia ni. Ustaz Salman menjawab salaf tidak membuat tafwid kulli, yakni keseluruhan, kerana mereka memahami maksud istawa. Itu artinya memahami tafwid kuli, dan itu bukan salaf. Salaf telah mentafsirkan memahami perkataan istawa difahami oleh mereka. Kemudian setelah itu, Ustaz Nodarus hanya mengulang-ulang berkaitan dengan kaif. Secara kesimpulan ketika sesi dialog, Ustaz Salman telah menjawab: 1. Apakah maksud kaif? 2. Dalil yang dijadikan sandaran berkaitan kaif. 3. Menjelaskan tanpa tafsir sebenarnya merujuk kepada kaifiyah dan bukannya makna. Ingatlah Ustaz Nodarus, kejujuran bukan hanya mengaku tidak tahu, tapi kejujuran juga mengakui apabila pihak lawan telah menjawab. Sebagai kesimpulan, mari kita dengarkan hujah knock out Ustaz Salman dalam sesi pasca dialog bersama Kongres Athari. Apa maksud kaif first sekali? Kalau dikatakan kaifiat sesuatu, cara-cara sesuatu, tak kisahlah satu benda ke, satu subjek ke, satu ain ke, satu benda yang wujud,
bagaimana ia? Apa maksud bagaimana? Bagaimana ni orang bahasa, ulama bahasa kata sifatu syai' wa hala allati 'alaiha. Sifat kepada sesuatu dan juga keadaan yang mana dia duduk di atas keadaan itu. Wa mahiyatuh. Dan juga dia punya keberadaan dia itu bagaimana. Jadi bila dia kata kaifiat sesuatu, artinya sifat kepada dia ataupun keberadaan dia ni bagaimana. Itu kaif. Jadi kalau dikatakan kaif Salman, Salman macam mana? Keberadaan Salman. Sifat yang membezakan antara Salman dan selain daripada Salman. Itulah. Bagaimana itu dimaksudkan dengan bagaimana. Okey, ringkasnya. Baik. Bagaimana, apa riwayat yang digunakan oleh salaf dalam mereka membahaskan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Tirmizi rahimahullah bila dibahaskan sifat nuzul dan sebagainya, dia kata bila kaif, amiruha bila kaif. Jalankan sebagaimana yang ada di dalam nas tanpa kaif, tanpa membagaimanakan ia. Itu kata siapa? Itu kata Al-Imam Al-Tirmizi ketika membahaskan hadis sifat di dalam Sunan Tirmizi. Dan juga diceritakan, diriwayatkan daripada Al-Auza'i, Laith bin Sa'ad dan sebagainya, dan juga Malik dan juga Thawri. Ini disebutkan oleh Al-Zahabi dalam Kitab Al-Ulu. Apabila ditanya tentang hadis-hadis sifat, para imam ni semua kata, para imam mengatakan imdhiha bila kaif. Bacalah dia, teruskan dia tanpa ada kaif. So bila kaif digunakan di sini. Tapi ada riwayat daripada Waqi' dalam Al-Ibanatul Kubra, Waqi' kata wala naqul kaifa hadha. Kami tak kata kaifa hadha. Bagaimana ini kami tak kata. Ada riwayat daripada Ad-Darimi yang mengatakan bila takif. Jadi ringkasnya kan, salah menggunakan istilah-istilah yang berbagai-bagai. Bila kaif, bila takif, wala naqulu kaifa. Okey, soalan yang lebih penting. Apa maksud perkataan ni? Satu, kita kena faham. Akidah salaf adalah akidah yang sama dan menyeluruh. Mereka bukan berbeza-beza pada pendirian. Tak. Salaf berbeza di dalam lafaz mereka, tapi pendirian mereka sama. Baik. Kalau kita tengok kan, apa maksud penggunaan mereka bagi lafaz ini? Contohnya Imam Malik. Okey, Imam Malik. Ada riwayat yang disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat. Imam Malik kata wa kaifa anhu marfu'. Kan al-istiwa ma'lum, wa kaifa anhu marfu'. Kata Imam Malik, kaifa anhu marfu'. Kaifa itu terangkat daripada Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain, Imam Malik sebut kaifa ghair ma'kul. Kaifa bagi sifat Allah itu tidak diketahui akal. Ghair ma'kul. Akal tak boleh tangkap. Rabi'atul Ra'i, guru kepada Imam Malik, dia kata kaifa wa kaifa ma'kul. Wal kaif ghair ma'kul. Wal kaif ghair ma'kul. Ada riwayat kata kaif majhul. Ada juga. Okey, ni saya nak cerita ni. Rabi'ah kata kaif ghair ma'kul. So itu kata Rabi'ah dan juga Malik. Okey, kaif ghair ma'kul. Antara riwayat yang utama daripada mereka. Tapi saya nak sebut di sini, orang yang meriwayatkan daripada Malik, okey, antaranya Ibnul Majishun yang meriwayatkan daripada Malik. Dia fahamlah akidah Malik, dia yang meriwayatkan daripada Malik. Katanya, apabila dia membahaskan akidah, dia kata akidah para imam adalah wa innama yuqalu kaif liman lam yakun marrah thumma kan. Dikatakan kaif kepada yang tak ada kemudian jadi ada, kata Ibnu Majishun. Kemudian katanya walaysa untuk Allah Taala, untuk yang laisa lahu mathal fa innahu la yuqal fa innahu la yu'lam kaifa huwa illa huwa. La ya'lam kaifa huwa illa huwa. Ini Ibnu Majishun kata, untuk Tuhan yang tak ada contoh padanya, tak ada yang sama dengannya, dikatakan la ya'lam kaifa huwa illa huwa. Tidak diketahui dia tu bagaimana melainkan dia. Ini kata dalam konteks yang sama ni. Rabi'ah guru kepada Malik dan juga Ibnul Majishun. Mereka takkan berbeza dalam akidah. Semua mereka salaf. Jadi, kalau gabungkan ketiga-tiga ni, menunjukkan bahawa kaif itu Allah Ta'ala lah yang tahu bagaimana. Malik gunakan wa kaifa marfu'. Malik dan juga Rabi'atul Ra'i menggunakan kaifa ghair ma'kul. Ibnul Majishun dikatakan untuk Tuhan yang berbeza dengan makhluk, la ya'lam kaifa huwa illa huwa. Tak tahulah siapa bagaimana ia melainkan ia sendiri. Itu kata Ibnul Majishun. Dan yang lebih penting, kalau tengok dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia meriwayatkan perkataan Imam Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik mengatakan wal kaifiyatu majhulah. Ini bukan salafi ni. Ini kefahaman yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali daripada Imam Malik. Jadi Al-Ghazali sendiri memahami perkataan Malik tadi dengan katanya wa kaifiyatu majhulah. Dia sandarkan ini kepada Malik. Dia riwayatkan bil makna. Jadi artinya kaif bukan tak ada di sisi salaf ataupun di sisi Malik.
Buktinya apa? Imam Al-Ghazali apabila menakalkan perkataan Imam Malik pun dalam Ihya Ulumuddin, dia sebut wal kaifiyatu majhulah. Begitu juga Ibnu Mubarak disebutkan yanzilu kaifa yasha, Allah turun sebagaimana Allah kehendaki. Mereka ni ramai orang-orang mutakhir ni serang Ibnu Mubarak, tapi di kalangan salaf tidak menyerang Ibnu Mubarak. Mereka menyebut dia di antara orang yang paling hebat di dalam hafazan dan ilmunya. Tapi yang penting, antara salah satu yang saya sempat tengok, Abul Hasan Al-Asy'ari juga sebut bila dikatakan wa anna lahu yadain bila kaif. Untuk Allah Subhanahu wa taala yadain, dua tangan tanpa kaif. Dan di hujung ayat Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan wa anna Allah yaqrubu min khalfihi kaifa yasha. Allah mendekati kepada hamba-hambanya sebagaimana dia kehendaki. Artinya ini maksud yang sama. Dan kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ini yang saya sebut dalam kuliah lepas, salaf di zaman Imam Al-Bukhari yang ada krisis dengan Imam Al-Bukhari, imam besar dalam hadis. Okey, di antara imam besar salaf, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli kata, apabila hadis-hadis bercerita tentang ru'yatul Rabb, melihat Allah, tentang qadar, tentang syafaat, tentang azab kubur, tentang haud, tentang telaga di syurga, tentang mizan, tentang dajjal, tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, tentang hisab, tentang syurga, tentang neraka yang kekal selama-lamanya, ini semua kata Muhammad Az-Zuhli, apa yang perlu kita lakukan adalah fa'alaihim iman biha wa taslim bila kaif. Hendaklah mereka beriman dan juga menerimanya tanpa kaif wala tanfir wala qiyas. Tanpa kaif ataupun melarikan diri daripada memahaminya ataupun qiyas. Artinya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dia masuk campur semua sekali. Termasuklah syurga dan neraka kekal selamanya, termasuklah hisab, termasuklah ru'yatullah, termasuklah syafaat, termasuklah azab. Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ni, terima dan imanlah dengan semuanya tanpa kaif. Apakah di sini maksudnya tak ada bagaimana? Syurga tak ada bagaimana ke? Ada. Syafaat tak ada bagaimana? Ada. Tapi artinya kalau letakkan teks salaf semua ni di dalam satu bakul, dia jelas menunjukkan kepada kita bila kaif ni artinya mereka tak tahu kaif tu. Bukan menafikan kaif. Kerana ucapan salaf bukan boleh dipecah-pecahkan. Akidah mereka sama. Sehingga datang mutaakhirin dan sebagainya memecahkan salaf. Ini mereka terima, itu mereka tak terima dan sebagainya. Terutamanya imam-imam besar salaf ini. Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Akidah mereka tidak dipertikaikan oleh mana-mana ulama salaf. Wallahu a'lam.